Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama ceramah Felda Besut 5. Malam ni banyak kita telah dengar. Tadi Datuk Aziz naik Syekh tadi. Tuan-tuan, masa kita makan lagi tengah hari malam tadi pun dah nampak. Sebentar tadi dah nampak dia dah geram. Jadi malam ni agaknya terlepas lah geram dia. Malam ni dia boleh tidur jendera agaknya. Yang tak boleh tidur jendera Mujahid agaknya. Sebenarnya apa yang telah dinyatakan oleh kedua-dua penceramah kita, Datuk Zainal Sarkum, dia ni banyak melihat dari sudut agama, cara falsafahnya dikupas. Datuk Aziz memberi tumpuan pada soal tabung haji, kerana tabung haji dekat di hati tuan-tuan sekalian. Ini semua menyedarkan pada kita bahawa ada banyak yang tak kena pada zaman PH memerintah. 22 bulan PH memerintah, tak ada apa yang mereka tinggalkan yang boleh kita banggakan sehingga pada hari ini, tuan-tuan. Felda, mana lebih baik, zaman Barisan Nasional ataupun zaman PH? Cuba kuat sikit. Barisan Nasional. Pentadbiran ekonomi negara mana lebih baik? Kuat sikit. Bantuan kebajikan pada rakyat, sifat kerajaan menolong rakyat, membela untuk nasib rakyat, siapa lebih baik? Kuat sikit. Barisan Nasional. Sebab itulah tuan-tuan, ayat antara yang paling disebut dalam media sosial, apa dia? Kami rindu zaman Barisan Nasional. Ada juga sebut kami rindu zaman bosku. Tapi lebih banyak kami rindu zaman Barisan Nasional. Sebab dalam zaman Barisan Nasional, tuan-tuan dapat merasai bahawa kebajikan tuan-tuan dijagai oleh kerajaan. Kesusahan tuan-tuan yang berkira dipedulikan oleh kerajaan. Dan bila tuan-tuan tidur waktu malam, kita bangun pagi, kita boleh merasakan bahawa negara kita berada dalam keadaan stabil. Hari esok kita rasakan aman. Hari esok mungkin lebih baik daripada hari ini. Sebab apa? Jasa, kemampuan kerajaan Barisan Nasional jauh lebih baik daripada kerajaan Pakatan Hancing itu. Saya tak kata Pakatan Harapan, saya kata Pakatan Hancing. Saya masih ingat lagi ada satu video di mana seorang wanita tua sebut, makcik pakai shampoo rambut 3 kali pun tak hilang bau hancing, dia kata. Makcik tu pun dah pandai, tahu 3 kali basuh rambut dengan shampoo tak hilang bau hancingnya. Maknanya apa, tuan-tuan?
Maknanya PH ini kita nak bagi markah ataupun sebutan sebagai apa? Saya dalam posting saya sebut bahawa kalau dia tuduh kita kerajaan kleptokrasi yang masih belum lagi terbukti sepenuhnya, kita nak kata bahawa dia kerajaan gagal kerasi. Betul? Sebab sudah gagal segala-galanya. Sepatutnya bila kita ni dah diberi mandat oleh kerajaan, saya tahu banyak orang kata tak patut saya serah kerajaan dengan begitu mudah saja. Tapi tuan-tuan, saya terima satu hakikat bahawa saya tidak akan duduk sebagai Perdana Menteri satu saat lebih daripada saya tidak dapat mandat daripada rakyat. Kalau rakyat tak beri mandat pada saya tak rela duduk sebagai Perdana Menteri. Tak apalah, jadi pembangkang pun tak apa. Tapi saya ada marah diri dan saya sangat berjuang mengembalikan kuasa pada barisan dan pada rakan-rakan kita yang lain. Itu semangat kita. Itulah bau orang Demokrat katanya, mengamalkan demokrasi, bukan mengamalkan demokrasi. Demokrasi itu kita buat rusuhan, kita berguling-guling di atas jalan raya. Saya tak pilih jalan itu. Saya pilih berjuang dengan fakta, dengan kebenaran, dengan menggunakan media sosial dan bertemu dengan rakyat. Bila rakyat akan menilai, rakyat akan buat perhitungan, rakyat akan buat kesimpulan. Alhamdulillah, sudah 6 pilihan raya kecil kita menang dengan majoriti bertambah, tuan-tuan, bertambah. Dan ikut pada firasat saya, insya-Allah di Slim ini pun kita akan menang dengan majoriti yang bertambah. Sebab sudah tengok mood sentimen di sini, sudah tengok kita ada calon yang baik, bukan? Calon kita pemangku ketua UMNO bahagian. Tak ada apa-apa cacat celah yang saya dengar. Orang nak buat isu peribadi tak boleh, sebab dia akhlak dia baik, orang dia baik, jadi tak ada isu. Saya tahu kalau dia pilih sebagai calon yang menang pada 29 nanti, dia akan jadi seorang adun yang boleh berkhidmat dengan bersungguh-sungguh, dengan baik untuk tuan-tuan sekalian. Percayalah. Lawan dia saya tak pasti. Orang luar, orang Teluk Intan, maknanya parti Atok ni, tak tahu nak nama apa parti dia. Ada orang kata parti berjuang ke pejuang, juang, buang, tak tahu apa nama. Simbol dia petai katanya. Kami teruk, tak tahu orang tergamak nak undi petai. Saya kalau petai ni saya tak apa bergemar petai. Kalau dalam sambal tak apa, boleh makan sambal. Petai saya kata petai. Tuan-tuan, tak tahu baik tak baik orang ni, orang Teluk Intan. Maknanya parti yang baru ini tak ada orang nak diletakkan setanding dengan calon Barisan Nasional kita, Muhammad Zaidi Abbas. Baik, itu bab pilihan raya kecil. Bab pentadbiran dulu saya nak cerita.
Antara sebab Dr. Mahathir tak setuju dengan saya, marah sangat dengan saya, dia kata kerana dasar saya dia tak dapat terima. Saya fikir, apa dasar saya dia tak boleh terima? Mungkin dia suruh saya buat jambatan bengkok, saya tak buat sebab saya tak suka pada yang bengkok. Saya suka pada yang lurus. Wanita penggelak depan. Itu cerita bab jambatan. Sebab kalau kita buat jambatan bengkok, kalau sekimbo tak setuju nak sambung, orang ketawa pada kita. Dah lah jambatan dulu dah dibatalkan zaman Pak Lah dulu, dan kontraktor telah dibayar ganti rugi beratus juta. Nak buat semula pula, sambung dengan causeway, dengan apa nama? Orang Melayu kata causeway, tambak. Dengan tambak tu, tapi Singapura tak setuju nak runtuhkan tambak tu. Jadi jambatan baru bengkok tu yang corner tu 6 hala, 3 sana, 3 ke depan, 3 ke sebelah sini, 6 laluan sambung pada tambak lama. Gila tak? Gila. Orang ketawa pada kita. Saya kata tak boleh, Singapura tak setuju. Sebab tu saya tak buat. Bukan saya tak nak buat, tapi tak boleh dibuat. Singapura tak setuju. Singapura negara yang berdaulat. Takkan kita nak berperang dengan Singapura pula, kan? Zaman sekarang ni macam kalau kita berperang, dua-dua rugi. Jadi tak buat. Bang Kadi itu dia marah. Satu lagi dia marah mungkin kerana saya perkenalkan BRIM. Dia kata, oh, saya cari populariti, nak menjadi popular dengan buat BRIM. Dan hari ini saya tengok dalam posting dia, satu yang pelik pula. Sebahagian daripada itu dia puji saya pula. Dalam dia kutuk saya ni selama ni, hari ini dia puji pula. Dia kata Datuk Najib ni is a talented and capable person, or Prime Minister, dia kata. Ya, maknanya saya ni orang yang ada bakat ataupun kebolehan dan kemahiran. Dia tak setuju saya nak cari populariti, nak jadi popular, bagi duit pada orang. Saya bukan bagi duit pada orang macam itu. Saya tolong rakyat miskin. Saya tolong kumpulan B40. Sebab apa? Sebab kita tidak mau kalau tak tolong orang yang B40 ni, yang kaya akan jadi lebih kaya, yang miskin akan jadi lebih miskin. Maknanya negara kita ni jadi negara yang tempang, tuan-tuan. Kaya, semakin kaya, miskin berada di tahap miskin ataupun lebih buruk. Tentu lebih buruk secara relatif, sebab orang kaya dah semakin kaya. Orang kaya boleh jaga diri sendiri, tuan-tuan. Kalau dia main saham, pagi dia tempah saham, petang dia boleh untung berjuta-juta. Dia boleh kaya. Orang yang berniaga pun boleh kaya. Tapi yang miskin ni, yang nelayan, yang pekebun kecil, yang pesawah padi, yang penuh ke felda dan sebagainya, orang inilah kita kena tolong sebagai sebuah kerajaan. Betul tidak, tuan-tuan? Sebab tuan-tuan, kalau kerajaan tak tolong, siapa nak bela tuan-tuan? Tuan-tuan bukan boleh main saham, mana ada modal. Nak naik haji pun tak ada modal. Betul tak? Ini nak main saham. Ya, adalah sikit dalam ASB tu, adalah. Itu pun tak sepenuhnya. Yang selama ini tuan-tuan dapat rezeki
Kerana apa? Kerana kerajaan tolong melalui Felda. Kan? Jadi kalau kita tak tolong, akan berlaku apa yang berlaku. Satu kerajaan, satu negara di mana rakyat miskin bertambah lebih miskin, rakyat kaya bertambah lebih kaya, secara absolut mungkin ataupun secara relatif pasti. Kalau tuan-tuan ni tahu sikit tentang teori ekonomi, dia ada satu penanda aras diberi nama Gini coefficient. Susah saya nak terangkan malam ni, tapi Gini coefficient ni berarti bahawa menunjukkan jurang antara yang kaya dan miskin. Dan laporan baru ni dikeluarkan zaman 22 bulan PH memerintah. Gini coefficient semakin tinggi. Semakin tinggi berarti yang jurang antara yang kaya miskin semakin melebar zaman 22 bulan memerintah Pakatan Hancing ni. Sebab itulah kita buat BRIM. Bila kita bagi BRIM, kita ambil duit daripada GST yang dikutuk oleh PH. Duit tu kita bagi kepada kumpulan B40. Semakin tinggi bayaran GST, kutipan GST, kita tambah BRIM. Dan saya telah nyatakan, sekiranya kita menang PRU 14, BRIM akan dinaikkan pada 2,000 setahun, tuan-tuan. Mungkin lebih. Dan mungkin kita kenakan syarat-syarat yang lain. Maknanya, kalau ada BRIM, mungkin kena pastikan anak kita dapat pergi ke sekolah, dapat kemahiran, ataupun kita pergi kursus, sesuatu kursus, baru kita nak bayaran tambahan BRIM. Ini syarat-syarat yang boleh kita kenakan. Tapi peringkat awalnya kita nak tolong rakyat. Dan bila kita tolong rakyat miskin, teori ekonominya, ekonomi tempatan lebih rancak perjalanannya kalau ada BRIM, tuan-tuan. Betul tidak? Yang kedai-kedai di Besut 5 ni, Besaut 5, Besut pula, Besaut 5, bila ada BRIM, tuan-tuan pergi kat kedai, beli barang, beli kasut untuk anak-anak, beli pakaian, pergi pasar malam. Tentu yang untung siapa? Ekonomi tempatan untung. Bila ekonomi tempatan untung, dia minta bekalan daripada pemborong-pemborong. Macam saya pergi pagi tadi, Mr. Rao Makal Sakti tu, dia pemborong besar. Dia dapat untung, dia ada 800 pekerja bawah dia. Kebanyakannya anak-anak generasi kedua ataupun anak-anak tuan-tuan yang kerja dengan dia. Dia untung. Bila dia untung, dia bayar cukai lebih. Bayar cukai lebih, kerajaan untung. Kerajaan untung, pulang balik pada rakyat. Ini teori ekonomi, tuan-tuan, yang tak boleh disangkal oleh sesiapa. Sebab itulah zaman BN, kadar pertumbuhan negara kita mencecah tahap antara tertinggi di dunia. Yang terakhir 5.9%, tuan-tuan, antara tertinggi di dunia. Dan ini yang kita lakukan. Untuk apa? Tolong rakyat. Tolong rakyat, ekonomi maju. Ekonomi maju, Malaysia akan jadi negara berpendapatan tinggi. Itu perancangan kita. Banyak lagi, tuan-tuan, saya boleh berceloteh. Mungkin sampai subuh boleh lagi. Tapi tak apalah. Saya nak sebut itu membayangkan dasar-dasar kita ni memang menguntungkan rakyat. Tapi kerana apa? Kerana fitnah, kerana pembohongan, kerana janji palsu, kita telah tumbang dalam pilihan raya yang ke-14 dulu. Tapi tuan-tuan, masa tu dahsyat, diserang bertubi-tubi. Saya lah jadi sasaran yang paling teruk sekali. Kena, macam-macam kena.
Ya. Lepas tu bila kita kalah, lagi macam-macam dia buat cara zalim. Macam dia tak sabar. Malam pertama bulan Ramadan tu, rumah saya digeledah, tuan-tuan. Digeledah. Konon nak cari barang-barang berkaitan dengan satu 1MDB. Tapi kasut cucu saya pun ambil. Apa kena kasut cucu saya dengan 1MDB? Beg tangan anak saya perkahwinan, hadiah perkahwinan, ambil kau juga. Hadiah King Salman bagi pada saya dalam satu kotak tu. Bukan saya boleh pakai. Jam belian apa semua, tasbih belian, saya nak taruh dalam museum, tuan-tuan. Dia kapur je, walaupun ada simbol Saudi Arabia di luar tu. Ini bukan 1MDB, ini hadiah ketua kerajaan kepada ketua kerajaan waktu saya jadi Perdana Menteri. Apa ni? Zaman Ato ni zaman banyak yang songsang. Sebab itulah nawaitu dia, bila dia menang, bukan nak mentadbir negara, nak membalas dendam kesumat dia tu. Tapi bila nawaitu, tuan-tuan, bukan nak berjuang untuk rakyat, Tuhan tak reda, tuan-tuan. Tak ada barakah. Sebab itulah tak semena-mena 22 bulan jatuh kerajaan PH. Jatuh, tak semena-mena jatuh. Dan kita dapat semula duduk sebahagian dalam kerajaan. Dan hari ini muafakat nasional merupakan kesepakatan politik yang paling diterima oleh rakyat seluruh negara, tuan-tuan. InsyaAllah UMNO dan PAS menjadi tiang utama, tunjang. Yang lain tu kita timbanglah mana yang patut, tapi tunjangnya mesti UMNO dan PAS. Dan alhamdulillah saya lihat juga di sini, di Slim ni pun macam di sini, di Slim pun insya-Allah terbukti kesepakatan ini dapat menghasilkan majoriti yang bertambah lagi pada 29 hari bulan ini, insya-Allah. Baik, saya nak sebut sikit, tuan-tuan, tentang kes di mahkamah, tapi saya tak boleh sebut banyak dari contempt of court. Tapi banyak kekhilafan dalam keputusan hakim itu. Sebab itulah dalam mahkamah saya telah melafazkan sumpah wallahi wabillahi watallahi bahawa saya tidak minta duit 42 juta itu, maupun saya telah ditawar 42 juta itu. Saya berani bersumpah. Dan saya tahu beban makna sumpah itu, saya tahu, tuan-tuan. Tapi saya sanggup sumpah sebab saya nak menegaskan dengan hati yang terbuka atas nama Allah, saya tak terima duit itu, saya tidak minta duit itu, dan saya tak ditawarkan duit itu. Biarlah kebenaran insya-Allah akhirnya akan timbul juga, tuan-tuan. Doalah untuk saya. Saya berjuang atas diri saya. Saya tak heret UMNO, saya tak heret barisan. Saya berjuang, moga kebenaran akan timbul insya-Allah. Doalah setiap kali sembahyang untuk saya, sebab saya nak teruskan perjuangan untuk rakyat, untuk masa depan negara kita, untuk masyarakat Felda yang dekat di hati saya, tuan-tuan. Dekat di hati saya Felda. Macam Tun Razak sayang Felda, anak Tun Razak pun sayang Felda, tuan-tuan. Percayalah, zaman saya macam-macam dapat. Betul tak? Duit raya dapat, bonus dapat, pinjaman 40,000 tanpa faedah dapat, tanaman semula dapat, bantuan sara hidup dapat, beasiswa untuk anak-anak dapat. Apa lagi dapat? Durian runtuh. Ayolah. Semua sekali durian runtuh. Betul. Masa FGV disenaraikan dapat 15,000 kan? Betul.
5,000 untuk suami, 5,000 untuk wanita. Sebab wanita kata jangan bagi semua pada suami. Dia tak percaya suami tu. Saya bagi 5,000 wanita, 5,000 untuk anak-anak, 15,000 tuan-tuan. Memang saya ada lagi banyak perancangan, tapi apakan daya, kita kalah. 22 bulan bawa PH kita merana tuan-tuan. Betul? Jadi sebab itulah, walaupun Slim ni bukanlah berarti kita menukar kerajaan, tapi kita boleh beri isyarat yang jelas. Apa isyaratnya? Bahawa kita sedia untuk mengembalikan muafakat nasional, barisan nasional sampailah Putrajaya nanti. Ya. Baik, mula perjalanan sudah mula ke arah Putrajaya. Janganlah kita buat perkara-perkara angkara yang menyebabkan kita hilang fokus, tuan-tuan. Jangan hilang fokus. Beristiqamahlah, yakinlah insya-Allah atas kebenaran kita, yakinlah kita boleh menang, yakinlah kita akan mencapai kejayaan, yakinlah yang hak akan atas yang batil, insya-Allah. Mudah-mudahan inilah semangat kita supaya kita dapat membina sebuah negara Malaysia yang lebih aman, yang lebih bahagia, yang lebih adil, yang menentukan yang perlu bantuan insya-Allah akan dapat lebih banyak bantuan daripada kita. Bukanlah kerana rasuah, tapi kita nak tolong yang miskin, yang berpendapatan rendah, yang ada masa depan mereka yang perlu diperjuangkan oleh kita sebagai sebuah kerajaan. Inilah harapan yang ada pada diri saya, harapan yang kita kongsi bersama, dan kita pastikan 29 hari bulan ini nanti calon kita Saudara Muhammad Zaidi Aziz akan dinobatkan sebagai Adun Slim yang baru, menggantikan sahabat baik saya arwah Datuk Kusyari yang telah berjasa banyak pada kita, dan kita mengenang jasa dia dengan memberi sokongan padu kepada penggantinya Saudara Muhammad Zaidi. Boleh tuan-tuan? Boleh? Boleh? Tidak barisan? Tidak barisan? Tidak barisan? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.